Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Taala kerana dapat kita bertemu di kesempatan ini. Dan untuk minggu ni Ustaz nak masuk tajuk ulum syariah. Okay. Ulum syariah bahagian ibadah. Okay. Kalau buku teks bertajuk kebersihan amalanku. Okay. Buku surat 92. Baik, 92. Tapi hari ni Ustaz dapatkan slide. Ustaz dapat slide, jadi Ustaz nak terangkan mengenai slide. Slide ni pun dalam bahasa Melayu, jadi Ustaz harap kamu faham. Cuma lagi latihan, Ustaz akan minta kamu buat latihan buku aktiviti lah. Tak apa, Ustaz akan terangkan sikit lah mengenai latihan lagi. Baik, kebersihan amalanku. Okey, ibadah. Baik, Ustaz harap kamu nampak. Kalau tak nampak, kamu dengar lah apa yang Ustaz nak terangkan ni kan. Ustaz harap kamu nampak lah, sebab ni keadaan ni macam ni lah. Okay? Mungkin tak apa terang, tapi Ustaz minta maaf. Okay, perhatikan dengan teliti. Kalau kamu tengok gambar tu, tengok kan, gambar kartun ni lah. Okay, bagaimana mahu beristinja di kawasan yang tiada air. Bayangkan kamu pergi berkelah di kawasan yang tiada air. Contohnya di kawasan pergunungan, di atas gunung, ataupun di dalam hutan yang jauh daripada sumber air, jauh daripada sungai dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak istinja? Macam mana kita nak suci diri kita kalau kita dah buang air kan, buang air besar, buang air kecil kan. So macam mana caranya? Kita akan belajar sekejap lagi Okey, apa itu masuk istinja? Okey. Masuk istinja tadi saya beritahu lah, tapi secara praktikalnya ataupun secara teorinya, istinja ni ialah perbuatan yang menghilangkan najis. Okey, yang keluar daripada kubul atau dubul dengan menggunakan air atau benda kesat atau kedua-duanya sekali. Macam saja tadi, kita nak basuh ataupun kita nak sucikan diri kita daripada selepas kita buang air besar atau buang air kecil kan. Contoh kita pergi tandas, kan, kita pergi tandas, okeylah, sebab kita ada air. Macam tadi, tempat tadi tak ada air kan, kita pergi hutan, tengah hutan yang jauh daripada sumber air, jauh daripada sungai dan sebagainya. Bagaimana cara kita nak menghilangkan najis? Kalau kita dah lepas buang yang besar, lepas buang yang kecil, macam mana cara kita nak hilangkan najis? Hukum istinja ni wajib. Kita kena hilangkan najis tu sebab utamanya kita nak solat lah. Sebab utamanya sebab kita nak solat. Solat itu kena suci daripada najis, daripada hadas. Okey. Suci daripada hadas besar, hadas kecil kan. Kena hilangkan najis lah yang ada. Kalau tak solat lain cerita kan. Ini kita nak solat, kita menghadap Allah, jadi kita kena bersih diri kita. Dan hukumnya wajib lah. Okey, kita sebagai orang Islam. Bagaimana kalau tak ada air? Macam mana caranya kalau kita tak ada air? Kan? Ataupun kita ada air hanya untuk cukup-cukup kita nak minum. Contoh kita pergi trekking, jungle trekking, ataupun pergi mengembara, ataupun pergi kawasan padang pasir yang panas tiada air. Macam mana cara dia kita nak beristinja? Okey. Air tu ada sikit je kita nak minum kan, tak minum kan kita boleh kehausan, boleh mati dan sebagainya kan. Baik. Okey. Jika tiada air, boleh menggunakan benda-benda kesat. Okey. Boleh menggunakan benda-benda kesat. Sebelum tu kalau dalam buku teks, kamu boleh tengok juga. Kalau tak nampak, tak apa nampak dalam slide yang Ustaz sediakan ni, slide yang Ustaz ambil ni. Jadi kamu boleh buka muka surat. Okey. Sekejap ya. Muka surat 92. 92 tu bermulalah 92. 93 tu ada gambar-gambar yang boleh kita gunakan untuk beristinja. Okey. Okey, apa benda yang kita boleh gunakan kalau tiada air untuk kita beristinja, untuk kita hilangkan najis ketika kita tak ada air? Yang pertama, kita boleh gunakan tisu. Okey. Seterusnya kita boleh gunakan batu. Ada syarat-syarat dia lah. Menggunakan batu.
Seterusnya daun kering ataupun kulit kayu. Okey. Ini contoh. Okey. Contoh benda-benda yang boleh kita gunakan sekiranya tiada air untuk kita beristinja. Bagaimana cara kita nak beristinja? Istinja dengan menggunakan air macam biasalah. Okey. Macam biasa kita nak gunakan air tu macam biasa kita buat kan seharian kita. Sebab alhamdulillah di Malaysia ni tandas-tandas bilik air kan, kalau kita pergi di luar pun, maknanya di tandas awam dan sebagainya, insya-Allah ada air lah. Jarang-jarang tak ada air. Kalau kamu pergi di Singapura contohnya, Ustaz pernah pergi Singapura. Singapura ni tak semua tandas ada air. Ada pipe air. Bukan air tu tak ada, pipe air tak ada. Tak semua tandas. Tiada, tak semua tandas. Mungkin kalau ada satu tandas tandas awam kan ada 5 tandas kan. Ada satu tandas yang ada air. Jadi kamu kena pergilah tandas yang ada air tu. Kalau tak, kamu kena sediakanlah tisu dan sebagainya lah. Okey. Itu di keadaan di Singapura. Di negara lain, mungkin Thailand, akses air tu banyak jugalah. Okey. Mungkin negara-negara Eropah dan sebagainya, keadaannya agak berbeza lah. Okay? Sebab mungkin ikut kepada kemaslahatan penduduk di sana. Kalau Singapura, majoriti bukan Islam. Jadi kemungkinan besar mereka menggunakan itu untuk sebab penduduk dia tak ramai, bukan majoriti Islam, bukan kebanyakan Islam. Jadi mereka tak menggunakan air sangat. Kan itu keadaan penduduk di sana. Jadi kita kena standby lah. Kalau di Singapura kita kena standby air dalam botol kan. Takut-takut tandas kita pergi tak ada air. Baik. Istinja menggunakan air mutlak. Yang pertama macam biasa, bersihkan kubul atau dubul tempat keluar najis tu dengan air mutlak, air biasa, air paip dan sebagainya. Okey. Istinja menggunakan air mutlak. Air mutlak ni ada banyak. Okey. Kalau perasan kamu dah belajar rasanya tajuk sebelum ni dengan Ustaz Asman ni, ada air mutlak yang dikategorikan sebagai air mutlak, air pergi, okey, air hujan pun air mutlak lah. Boleh kita gunakan untuk bersuci atau basuh beristinja kan. Okey. Itu contoh air mutlak tadi. Baik, seterusnya istinja menggunakan benda kesat. Benda kesat ni apa? Macam batu, tisu tadi, kulit kayu kan, ataupun daun-daun kering. Yang pertama cara dia, kita hendaklah sapu kubul dan dubul, kubul atau dubul, tempat keluar najis tu 3 kali sapuan dengan menggunakan benda-benda kesat yang bersih dan kering pada setiap sapuan. Maknanya pastikan benda tu kering, jangan basah. Jangan air yang basah, batu yang basah lepas hujan kan. Lepas hujan ambil air hujan, tak ada masalah. Ni kalau tak ada air, ambil batu yang kering pastikan benda tu betul-betul kering dan kesat lah. Okay. Contohnya batu, daun kering, dan pastikan batu atau daun kering tersebut bersih. Jangan batu yang ada tai contoh kan, yang ada najis kamu pergi ambil tak boleh lah. Itu syarat dia dah melanggar syaratnya. Tak betul lah. Okay. Daun kering pun sama. Jangan daun kering yang kotor dan sebagainya kan. Baik. Ada cara satu lagi menggunakan benda yang kesat dan air. Contohlah, air tu tak banyak, bolehlah guna untuk buang air besar kan, untuk suci daripada buang air besar, bolehlah guna, tapi tak banyak. Jadi kamu kena gunakan 2, ataupun benda ni lagi baik menggunakan 2 sebenarnya. Kan? Sebab kita nak pastikan betul-betul bersih. Tapi kalau sekiranya air tak ada langsung, kita boleh gunakan tu dan kita yakinlah. Baik, kalau menggunakan benda kesat dan air, maknanya lepas kita menggunakan batu contohnya, kita basuh dengan air pun boleh. Tengok tu. Yang pertama gunakan benda kesat terlebih dahulu, gunakan batu contohnya. Lepas tu kita bilas dengan air pun boleh, tak ada masalah. Seterusnya, istinja menggunakan benda kesat dan air, contohlah menggunakan tisu contohnya, lepas tu kita gunakan air. Boleh, tak masalah. Contoh kalau kita pergi Singapura kan, kita bawa air tu tak banyak kan. Jadi kita gunakan tisu. Kat Singapura dia ada tisu, dekat tandas dia ada tisu. Okay, kita lap dengan tisu kan, lepas tu kita bilas sikit dengan air. Boleh, tak ada masalah. Okay. Cuma kita pastikan benda tu bersih lah, kubul dan dubul tu bersih. Okay, kita yakin. Baik, apa kelebihan kita istinja ni? Kelebihan kita suci maknanya kita bersihkan daripada najis ni, najis yang najis besar ni
buang air besar, buang air kecil, apa kelebihan dia? Yang pertama, ibadah kita diterima. Kita nak solat, kan? Kita nak solat, mungkin kita nak pegang Quran dan sebagainya, nak masuk masjid dan sebagainya. Jadi yang pertama, ibadah kita diterima. Contoh kat Singapura, contohnya saya bagi Singapura ni sebab Singapura ni dekat dengan kita, kan? Contoh kat Singapura, walaupun Singapura tu negara bukan Islam, tapi dia ada masjid. Jadi kita takkan kita tak suci lah, kan? Kita nak pergi masjid contohnya, kan? Dia ada masjid, dia ada surau dan sebagainya. Kita kena solat juga. Bukan ni kita pergi luar negara kita tak kena solat. Kena, walaupun boleh jamaah lah. Tu nanti kamu akan belajar lah. Baik. Yang kedua, kesihatan kita terpelihara. Maknanya kita akan sentiasa sihat lah, kan? Maknanya badan kita sihat, tak kotor, bersih dan sebagainya. Terhindar daripada penyakit. Kamu tahu kan, kalau kita kotor, penyakit senang masuk, kan? Penyakit yang bahaya ni lah. Dan dikasihi Allah, sebab ia suruhan daripada Allah. Jadi Allah akan kasihi, Allah akan rahmati kita. Baik, sikit lagi adab sebelum kita qada hajat ataupun sebelum kita buang air. Apa adab dia? Yang pertama, tidak membawa nama Allah dalam tandas tu. Janganlah kamu, kalau nak baca doa, baca luar tandas. Okey? Jangan dalam tandas kamu baca. Nak baca doa ke, nak baca zikir ke apa, dalam tandas tak boleh lah. Tak elok. Okey, kita kena baca luar tandas. Okey, memakai alas kaki, selipar dan sebagainya, terutamanya kat rumah, pakailah selipar. Okey, satu mengelakkan kita daripada licin dan sebagainya, air dan sebagainya, kan? Seterusnya, menutup kepala, menutupkan kepala. Kalau ada towel, tuala ke, tutup kepala tu. Okey, sebab nak mengelakkan, ada orang kata syaitan akan menepek dekat atas kepala dan sebagainya. Itu mungkin juga. Jadi tak apa, itu antara adab lah. Okey, bukan wajib, adab. Yang keempat, membaca doa masuk tandas, di luar tandas. Yang kelima, melangkah masuk dengan kaki kiri. Sebab apa? Sebab tandas tempat yang tak elok kita pergi. Maksudnya tak elok kita lama-lama. Jadi bila benda yang tak elok, kita kena langkah kaki kiri. Kalau nak masuk rumah, benda yang elok, so langkah kanan, langkah kaki kanan. Nak keluar rumah, langkah kaki kiri, kan? Nak masuk masjid, benda yang elok, langkah kaki kanan. Nak pergi keluar, langkah kiri, kan? Keluar rumah, kan? Nak pergi tempat yang baik, langkah kanan. Pergi surau, pergi sekolah dan sebagainya, kan? Masuk sekolah, sunatnya langkah kanan. Okey, tapi kalau masuk tandas, buat benda yang tak baik, langkah kiri. Adab sebelum masuk tandas, boleh baca doa tandas, saya semua hafal. Okey, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Bacalah, kan? Kat rumah pun baca tandas rumah lah. Okey, adab semasa qada hajat ataupun semasa kita buang air besar, buang air kecil. Yang pertama adab dia, jangan bercakap, makan atau minum. Kan? Tak elok, cakap pun tak elok. Okey, tidak membuang air merata-rata. Maksudnya kalau kau pakai kita bilas pakai air tu, janganlah membazir air. Okey, selepas kita qada hajat, selepas kita buang air tu, apa dia? Yang pertama, membaca doa keluar tandas. Keluar tandas pun lepas dah keluar pintu tandas tu baru baca. Jangan baca dalam, baca lepas keluar. Okey, melangkah keluar dengan kaki kanan. Sebab tandas tempat yang tak baik, kan? Bukan yang tak baik, maknanya tandas tempat yang tak digalakkan kita berlama-lama dalam tandas. So lepas keluar tandas, langkah kaki kanan. Okey, doa keluar tandas, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahillazi azhaba anni aza wa afani. Okey, kamu boleh hafalkan. Baik, dan yang terakhir, sebagai rumusan dia, Islam ni sangat mementingkan kebersihan. Okey, hadis Nabi, an-nazafatu minal iman. Okey, sesungguhnya kebersihan itulah sebahagian ataupun separuh daripada iman. Jadi kita hendaklah beristinja, kita kena suci diri kita daripada hadas dengan sempurna, supaya kita pastikan diri kita bersih dan kita dapat solat dengan baik, mengaji dengan baik dan buat ibadah dengan baik, insya-Allah. Baik, apa yang seterusnya Ustaz minta kamu buat latihan, buka muka surat, buku aktiviti muka surat 103. Kalau tengok video ni 103. Okey, baik, 103 ni yang pertama tu, Ustaz nak kamu masukkan perkataan-perkataan. Ya. Okey, masukkan perkataan-perkataan yang ada kat sini ni. Ada banyak, ada 5 perkataan ni. Masukkan dalam ni lah, dalam ruangan kosong ni. Kan ada 5. Tak apa, Ustaz akan bacakan sikit. Okey, kamu boleh. Okey,
yang tak pandai lagi baca tu boleh tengoklah. Okey, boleh tengok dan buat terus ya. Okey, baik. Saya baca dan kamu boleh cek Baik, yang pertama saya baca jawapan dulu. Nanti kamu boleh tu jawapan dulu, yang tak tahu boleh tulis dekat apa? Tulisan dekat buku teks tu boleh tulislah. Tulis dalam bahasa Rumi kan, bahasa Melayu. Baik. Yang pertama ni kubul dan dubul. Tempat keluar najis Yang kedua, benda-benda kesat. Yang ketiga, air. Yang keempat, wajib. Yang kelima, najis. Okay, baik, kita tengok soalan dia ataupun kenyataan yang dia bagi. Kamu boleh terus masuk nanti terus masukkan. Baik, saya bacakan. Okey, mula ni istinja ialah perbuatan menghilangkan apa? Apa ni lah. Yang keluar dari apa dengan menggunakan apa atau apa atau kedua-duanya sekali. Hukum beristinja adalah apa? Saya dah terangkan tadi kan. Okey, baik. Di bawah pula, ni mudah saja. Kamu warnakan alat yang boleh digunakan ni. Warnakan alat yang boleh digunakan untuk beristinja. Warnakanlah ni apa ni, tulang, ni kayu kan, plastik, tisu, ni mainan, ni daun kering, ni makanan Okey. Apa yang Ustaz dah terangkan tadi kan, ni kita tengok slide dan sebagainya tadi, boleh kamu buat. Okey. Dan satu lagi pun mudah juga. Muka surat ni, muka surat 105. Ni pun sama. Mudah aja, kamu tandakan right atau pangkah kepada adab qada hajat. Kalau adab tu baik, kamu tanda right lah. Kalau adab tu tak baik, tak betul, kamu tanda pangkah. Baik. 103 dan 105. Baik, itu saja pada Ustaz. Ustaz harap kamu dapat buat kerja dengan baik dan kita dapat mengamalkan adab dan kebersihan. Okey, sama-sama kita amalkan ni supaya kita dapat mendapatkan ganjaran yang baik dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik pada Allah dan apa yang buruk pada Ustaz, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.